Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berita pagi bersama saya Tun Julia Muhammad Tahir. Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah bertitah tiada keperluan buat masa ini untuk baginda mengisytiharkan darurat di negara ini atau mana-mana bahagian negara Malaysia. Justeru Al-Sultan Abdullah mengingatkan ahli politik supaya memberhentikan segera segala politiking yang boleh mengganggu kestabilan pemerintahan negara. Dalam satu kenyataan Istana Negara yang dikeluarkan oleh Datuk Pengelola Bijaya Diraja Datuk Indra Ahmad Fadil Syamsuddin, yang di-Pertuan Agong bertitah Baginda Ahmad mempercayai keupayaan kerajaan di bawah pimpinan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin untuk terus melaksanakan dasar dan tindakan penguatkuasaan bagi membendung pandemik COVID-19 dari terus merebak. Justru titah baginda tiada perlunya ahli-ahli parlimen meneruskan tindakan tidak bertanggungjawab yang boleh mengganggu gugat kestabilan pemerintahan kerajaan sedia ada. Seri Paduka Baginda juga menegaskan Belanjawan Negara 2021 amat penting untuk dibentangkan pada sidang parlimen demi membantu rakyat mendepani wabak COVID-19. Peruntukan kewangan juga amat diperlukan para petugas barisan hadapan. Justeru Seri Paduka Baginda menyeru seluruh rakyat tanpa mengira latar belakang dan fahaman politik mengetepikan segala perbezaan dan perbalahan dengan bersatu hati memainkan peranan membantu kerajaan dan pihak berkuasa membendung COVID-19 demi keselamatan diri dan kesejahteraan negara. Raja-Raja menzahirkan penghargaan kepada Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah atas sifat baginda memilih melakukan rundingan dan konsultasi sebelum memberi perkenan serta menzahirkan keputusan menyentuh perkara yang sangat penting. Penyimpan Mohor Besar Raja-Raja Tan Sri Syed Daniel Syed Ahmad dalam satu kenyataan yang dikeluarkan dengan titah perkenan Raja-Raja memaklumkan semangat berkenaan selaras dengan budaya syura yang sangat dianjurkan dalam Islam ketika ummah menghadapi sesuatu persoalan yang memerlukan penyelesaian. Terdahulu satu perjumpaan Raja-Raja Melayu diadakan di Istana Negara. Mesyuarat berkenaan diadakan susulan keputusan mesyuarat Kabinet yang memohon perkenan Yang di-Pertuan Agong mengisytiharkan darurat berdasarkan Perkara 150 Perlembagaan Malaysia. Menurut Tan Sri Syed Daniel, berpandukan prinsip Raja berperlembagaan demokrasi berparlimen di samping memahami keseriusan implikasi permohonan itu kepada imej negara, pandangan dunia antarabangsa, keyakinan pelabur dalam dan luar negara serta aspek kemakmuran dan kehidupan rakyat, baginda dengan penuh kearifan serta bijaksana berpendirian amat penting perkara itu dibincang secara bersama dengan Raja-Raja. Dalam perjumpaan itu, Raja-Raja mencambahkan pandangan dan menzahirkan pendapat secara terbuka dan berterus terang dalam semangat saling menghormati agar dapat dijadikan bahan panduan dan rujukan membantu baginda membuat ketetapan. Raja-Raja berpendirian betapa pentingnya dihormati mekanisme semak dan imbang antara pelbagai cabang kerajaan dan peranan baginda untuk mengimbangkan pelbagai tuntutan demi berlakunya keadilan dan membatasi sebarang unsur penyalahgunaan kuasa. Raja-Raja turut menegaskan pentingnya prinsip Raja berperlembagaan dan demokrasi berparlimen diterjemahkan melalui budaya pada pemerintahan yang setiap masa meluhurkan perlembagaan, mendaulatkan undang-undang dan mengutamakan kebajikan rakyat. Rundingan ini diadakan susulan mesyuarat khas Kabinet oleh Perdana Menteri pada Jumaat lepas yang disusuli sesi menghadap baginda di Istana Abdul Aziz Kuantan. Rundingan yang bermula sekitar 2.30 minit petang dihadiri semua Raja-Raja Melayu kecuali Sultan Kelantan. Kenderaan rasmi yang membawa Al-Sultan Abdullah berangkat masuk ke Istana Negara menggunakan pintu utama pada pukul 12.23 tengah hari. Ia diikuti keberangkatan tiba Sultan Johor pukul 1.30 tengah hari. Sultan Selangor pula tiba pukul 2.14 minit petang manakala Sultan Kedah 2 minit kemudian. Sultan Terengganu tiba pukul 2.20 petang diikuti Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan 3 minit kemudian. Sementara kenderaan yang membawa Raja Perlis tiba pukul 2.28 petang diikuti keberangkatan Sultan Perak 2 minit kemudian.
Pintu utama kemudiannya ditutup sebelum dibuka semula pukul 5.13 petang bagi memberi laluan kepada keberangkatan balik Sultan Johor sekaligus menandakan sesi rundingan selesai. Ia diikuti keberangkatan balik 6 lagi Raja-Raja Melayu. Kenderaan rasmi Al-Sultan Abdullah berangkat keluar dari Istana Negara pada pukul 6.06 petang. Jemaah Menteri mengambil maklum kenyataan Istana Negara mengenai pendapat yang di-Pertuan Agong bahawa tiada keperluan buat masa ini untuk mengisytiharkan darurat di Malaysia. Menerusi kenyataan terbarunya, Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin bagaimanapun menegaskan beliau dan barisan Kabinet akan berbincang dengan lebih lanjut titah Sri Paduka Baginda. Pada masa sama, Tan Sri Muhyiddin menjunjung kasih atas kepercayaan Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah kepada kerajaan kepimpinan beliau. Perdana Menteri turut menyambut baik nasihat yang di-Pertuan Agong supaya kestabilan kerajaan tidak diganggu-gugat. Kenyataan Tan Sri Muhyiddin diedarkan kepada pengamal media. Sementara itu, Pejabat Menteri Besar Selangor menerusi kenyataannya memaklumkan bahawa pertemuan yang dijadual antara Perdana Menteri dan semua Menteri Besar serta Ketua Menteri telah dibatalkan. Perkara itu bagaimanapun tidak disebut dalam kenyataan media Perdana Menteri. Keputusan yang di-Pertuan Agong yang memberikan perhatian serius kepada isu rakyat perlu dihormati oleh semua pihak. Baginda juga meletakkan kepercayaan kepada kerajaan sedia ada untuk mentadbir negara, terutama ketika menghadapi krisis COVID-19. Rakyat sentrik di mana semua ahli politik, ahli-ahli parlimen harus bergabung tenaga bagi memastikan elemen-elemen seperti belanjuan negara diluluskan tanpa ada masalah dan semua isu-isu permasalahan rakyat diberi keutamaan serius khususnya menghadapi pandemik COVID-19. Aktiviti politik yang tidak berfaedah harus diketepikan demi menjaga kebajikan rakyat. Beliau ditemui RTM di Angkasa Puri. Pakar Perlembagaan Profesor Dr. Syamrahayu Abdul Aziz pula berkata, kerajaan perlu fokus dan membuat perancangan sebaik mungkin untuk mengatasi isu-isu kesihatan dengan lebih berkesan, terutamanya COVID-19. Yang sama kita nampak pernyataan atau perutusan daripada istana itu juga menunjukkan bahawa istana mengharapkan para politikus atau pemain-pemain politik ini juga menyokong usaha untuk menambah baik atau mengambil pendekatan membasmi penyebaran pandemik COVID-19 ni. Jadi ada dua dimensi lah. Dimensi dari segi keyakinan ke bawah duli tentang keupayaan kerajaan, dan kerajaan sekarang mengambil tanggungjawab yang berat dalam keadaan semasa tentang COVID yang tidak kita ketahui apa akan berlaku selepas ini. Yang keduanya, pada khidmat baginda juga para pemain politikus yang lain juga hendaklah menyokong tindakan kerajaan untuk menyekap penularan COVID-19 ini. Menyentuh mengenai belanjawan 2021, beliau berkata setiap pihak perlu faham bahawa ia adalah kritikal dan harus dibahaskan secara matang demi kemakmuran negara. Kita perlu juga mengambil perhatian bahawa perbahasan bajet ini adalah juga kritikal dari segi politiknya kepada kerajaan, tetapi mengambil pendekatan memakmurkan demokrasi berparlimen dan mengambil pendekatan berpolitik dengan gentleman, sama ada kerajaan atau juga pembangkang, dan tidak meletakkan kedudukan rakyat itu pada tahap yang menyukarkan, dan kedua-dua pihak kerajaan dan juga pembangkang hendaklah mengutamakan dan menjadikan kedudukan rakyat atau kepentingan rakyat itu adalah suatu yang paling utama dalam perjuangan mereka untuk negara. Sementara itu, Profesor Undang-Undang Universiti Islam Antarabangsa Malaysia UIAM, Profesor Dr. Nik Ahmad Kamal Nik Mahmud menyifatkan kenyataan yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah sebagai satu kenyataan yang tegas, khususnya mengenai keadaan politik negara. Kenyataan berkenaan juga bukan ditujukan kepada satu ahli kumpulan politik sahaja, tetapi kepada semua ahli politik yang terlibat dalam kancah kemelut politik negara. Khususnya kenyataan baginda mengenai
pentingnya ahli politik mementingkan kepentingan awam, kepentingan rakyat ketika negara sedang menghadapi COVID-19, di samping negara juga menghadapi tekanan ekonomi dan dalam keadaan politik yang tidak begitu stabil, maka seharusnya ahli politik memberi keutamaan kepada kepentingan rakyat dan negara. Turut senada pensyarah kanan Sains Politik Universiti Teknologi Mara UiTM, Mujibu Abdul Muiz. Sebagai ahli politik yang diamanahkan oleh rakyat untuk memikir dasar-dasar yang bermanfaat kepada semua, sudah tentu ini adalah satu peringatan bahawa semua harus meninggalkan seketika berpolitik yang melampau dan menumpukan usaha dan fokus kepada sebarang tindakan yang perlu diambil untuk menangani permasalahan COVID-19 dan juga kembali membangunkan ekonomi kita yang terjejas teruk disebabkan itu. Sembilan kluster baharu dikenal pasti di 6 negeri sekaligus menjadi jumlah kluster baharu tertinggi setakat ini. 4 daripadanya di Sabah, manakala selebihnya melibatkan Pulau Pinang, Selangor, Negeri Sembilan, Johor dan Sarawak. Kluster Titeh, kluster Omadal, kluster Bandaran dan kluster Jambul dikesan di Sabah dengan 64 kes positif. Manakala kluster Bayan di seberang perai utara, barat daya dan timur laut Pulau Pinang merekodkan 6 kes positif. Seterusnya 17 kes positif di bawah kluster Mentari melibatkan daerah Petaling, Kelang dan Gombak di Selangor, Seremban, Negeri Sembilan dan Kepong di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Kluster Jernih pula dikesan di Seremban, Negeri Sembilan mencatatkan 15 kes positif. Di Sarawak, kluster Seladah melibatkan daerah Kuching dan Serian dengan rekod 7 kes positif. Kluster Makekar pula di Johor Bahru dan Kulai Johor, Kemaman, Dungun, Marang dan Kuala Terengganu di Terengganu serta di Kelang, Selangor. 132 individu telah disaring di bawah kluster tersebut dengan 10 didapati positif dan 16 masih menunggu keputusan. Sabah kekal mencatatkan kes harian tertinggi dengan 533 kes. Daripada jumlah itu, seramai 4 orang murid dilaporkan dijangkiti COVID-19 di Sabah, menjadikan kumulatif 104 guru dan 246 murid yang dijangkiti COVID-19. 8 kematian yang direkodkan juga di negeri itu. Setakat ini, 5,195 pesakit dilaporkan sembuh, manakala 6,525 pesakit sedang menerima rawatan. Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Sabah, Datuk Seri Masidi Manjun dalam kenyataannya memaklumkan 4 kluster baru yang direkodkan melibatkan kluster Titir, 21 kes di Keningau, 9 kes kluster Jambul di Sandakan, 12 kes kluster Bandaran di Kota Kinabalu dan 20 kes kluster Omadal di Semporna. Sandakan mencatatkan kes tertinggi iaitu sebanyak 167 kes, disusuli Kota Kinabalu 162 kes. 55 kompaun dikeluarkan dalam 21 sekatan jalan raya yang dilaksanakan di 64 lokasi melibatkan 43,798 pemeriksaan kenderaan.
Turut dilaksana proses sanitasi di 3 daerah iaitu Semporna, Tawau dan Kuala Penyu. Datuk Masidi yang juga Menteri Keuangan 2 Sabah memaklumkan 87,299 bakul makanan telah diagihkan kepada golongan sasar. Pengurusan kes pandemik COVID-19 di Penjara Pusat Kota Kinabalu Kepayan dilaksanakan mengikut prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan KKM. Demikian maklum Pengarah Penjara Negeri Sabah dan Wilayah Persekutuan Labuan DCP Nur Musa. Pihak penjara bersama pihak terlibat telah melaksanakan beberapa inisiatif khusus bagi memastikan pematuhan SOP. COVID ni yang penting adalah penjarakan, kan. Jadi pihak KKM bersama Angkatan Tentera PKOB kan ada memasang membuat plan, ada pasang kemah, ada menggunakan ruang-ruang yang kita gunakan untuk belajar selama ni untuk kelas-kelas pemulihan kita sebagai tempat untuk menempatkan mereka ini. Beliau ditemui pemberita di kuartus penjara Kepayan. Menurut DCP Nora, inisiatif dan strategi ini juga melibatkan penggunaan fasiliti sedia ada di penjara. Sementara itu, proses saringan ujian calitan COVID-19 bagi kluster penjara Kepayan kini mencapai lebih 90% dan dijangka selesai dalam tempoh terdekat. Keputusan kerajaan melanjutkan tempoh Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB di Sabah sehingga 9 November depan disifatkan sebagai langkah terbaik dan amat bertepatan dalam usaha menangani penularan pandemik COVID-19. Rakyat dinasihatkan bersabar dan bersama-sama mematuhi pelaksanaannya kerana keputusan yang dibuat melalui mesyuarat Majlis Keselamatan Negara itu diputuskan demi keselamatan dan kesihatan rakyat. Apa yang dinasihatkan oleh MKN dan jawatan kuasa yang terlibat, kita akur. Kerana ini semua adalah dinilai, dilihat dalam pelbagai sudut dan apa-apa keputusan perlu kita ikuti. Itu saja. Dan saya yakin ia adalah akan membawa kebaikan kepada semua masyarakat dan penduduk di kawasan yang berkenaan. Kerana langkah itu adalah baik memandangkan penyakit ini makin bertambah. Dan tujuan untuk melanjutkan tempoh ini supaya membolehkan kerajaan mengawal supaya penyakit ini tidak menular dan agar kita dapat menghentikan dan supaya tidak ramai yang dijangkiti penyakit ini. Maka marilah kita sama-sama menyokong dasar-dasar kerajaan yang mana kerajaan pada ketika ini tengah memastikan berjuang bersama dengan Perdana Menteri dan pemimpin-pemimpin yang lain untuk terus memastikan bahawa rakyat akan dapat diberi bantuan-bantuan dan juga diberi kesihatan. Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob mengumumkan PKPB di Sabah dilanjutkan 14 hari lagi. Pihak pengurusan Taman-Taman Sabah menutup 10 kawasan Taman-Taman Sabah kepada orang awam berkuat kuasa 12 Oktober lepas sehingga ke satu tarikh yang akan dimaklumkan kelak. Pengarahnya Dr. Maklarin Lakim berkata langkah itu diambil selaras situasi pandemik COVID-19. Langkah itu perlu untuk keselamatan kesihatan walaupun sektor pelancongan penyumbang terbesar ekonomi Sabah. Menurut Dr. Maklarin, 10 kawasan taman yang ditutup ialah Ibu Pejabat Taman-Taman Sabah Kota Kinabalu, Taman Kinabalu Ranau, Taman Tunku Abdul Rahman Kota Kinabalu, Taman Pulau Tiga Kuala Penyu, Taman Banjaran Kroker Keningau dan Taman Bukit Tawau Tawau. Turut ditutup Taman Pulau-Pulau Penyu Sandakan, Taman Marin Tun Sakaran Semporna, Taman Pulau Sipadan Semporna dan Taman Tun Mustafa Kudat. Jelas Dr. Maklarin, malim gunung yang terjejas akan dibantu melalui pakej bantuan di bawah kendalian kerajaan negeri. Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana COVID-19 akan menyalurkan bantuan melalui Kementerian Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar Sabah. Perbadanan Labuan menyediakan 7 rumah transit sementara khususnya untuk bekas pesakit COVID-19 yang telah discharge dari hospital.
Ketua Pegawai Eksekutif Perbadanan Labuan Dr. Fari Akmal Osman berkata, rumah transit itu disediakan kepada mereka yang tidak dibenarkan pulang ke rumah masing-masing yang terletak dalam kawasan Perintah Kawalan Pergerakan Diperketatkan PKPD iaitu lokaliti Saguking. Untuk mereka tinggal sementara kerana kawasan mereka iaitu Kampung Saguking sekarang ni dalam PKPD. Jadi mereka kita tak benarkan yang di dalam kawasan itu untuk keluar dan yang luar ni kita tak benarkan pulang supaya kita nak mencegah daripada mereka mungkin mendapat risiko untuk kena jangkitan kali kedua dan sebagainya. Beliau berkata demikian ketika ditemui pemberita di Labuan. Rumah transit di Taman Perumahan Mutiara, Kampung Sungai Berdaun itu dilengkapi ruang tidur, bekalan air dan bekalan elektrik. Bank Islam menawarkan pilihan penjadualan dan penstrukturan semula kepada pelanggan sehingga 30 Jun 2021. Ketua Pegawai Eksekutifnya Muhammad Muazzam Muhammad berkata, bantuan pembayaran bersasar itu ditawarkan kepada pelanggan yang hilang pekerjaan atau mengalami pengurangan pendapatan bulanan. Bank Islam telah meluluskan 100% permohonan pelanggan yang lengkap dengan dokumen sokongan. 43% kelulusan melibatkan penangguhan pembayaran selama 3 bulan dan 57% bagi plan pengurangan ansuran selama 6 bulan. Dalam perkembangan berbeza, Muhammad Muazzam berkata, 98% pelanggan telah menyambung semula komitmen pembayaran pembiayaan mereka. Ini dapat memastikan kecairan dan sumber kewangan sentiasa tersedia untuk bank terus salurkan sokongan kepada individu dan perniagaan lain. Kekerapan tren Rapid KL akan diimbangi ikut permintaan. Melalui satu kenyataan, Ketua Pegawai Operasi Kumpulan Prasarana Datin Nolia Noah menyatakan pihaknya mendapat kebenaran itu daripada Kementerian Pengangkutan berikutan penurunan besar aliran penumpang akibat PKPB. Bagaimanapun operasi perkhidmatannya termasuk LRT, MRT dan monorail akan beroperasi seperti biasa dari 6 pagi hingga tengah malam. Kekerapan perkhidmatan LRT laluan Ampang Seri Petaling, LRT laluan Kelana Jaya, laluan monorail dan MRT laluan Kajang hanya berubah mengikut masa dan permintaan. Kekerapan yang ditetapkan itu hanya sekadar panduan. Pusat Kawalan Operasi Prasarana akan sentiasa memantau rapi tren-tren di semua laluan dan akan meningkatkan kekerapan tren sekiranya perlu pada masa-masa tertentu. Dalam konteks yang sama, Datin Nolia menyatakan kekerapan bas Rapid KL dan bas perantara jom naik MRT turut dikurangkan kerana permintaan yang rendah pada tempoh PKPB ini. Langkah kerajaan menguatkuasakan Akta Pengangkutan Jalan Pindaan 2020 kepada hukuman yang jauh lebih berat bermula Jumaat lalu merupakan langkah yang wajar, terutamanya kepada pemandu mabuk. Perkara tersebut disuarakan yang di-Pertua Persatuan Keselamatan Pengguna Kuala Lumpur PKPKL, Samsudin Muhammad Fauzi. Antara pindaan tersebut meningkatkan hukuman kesalahan pertama bagi memandu di bawah pengaruh alkohol atau dadah yang menyebabkan kematian kepada penjara minimum 10 tahun berbanding 3 tahun sebelum ini. Persatuan Keselamatan Pengguna Kuala Lumpur menyambut baik langkah pindaan Akta Pengangkutan Jalan yang baru ini, pindaan 2020. So kami percaya sedikit sebanyak ianya akan membuatkan pemandu-pemandu di Malaysia akan lebih berdisiplin dan juga akan menambahkan sedikit kegusaran kepada mereka yang seringkali melakukan kesalahan jalan raya, terutamanya bagi mereka yang memandu dalam keadaan mabuk.
Tambahnya, bagi kesalahan pemandu yang sering memandu secara melulu atau berlumba di jalan raya secara haram, beliau mencadangkan hukuman kenderaan terlibat disita atau hak kenderaan dilucutkan kepada kerajaan. Selain itu, walaupun telah ada pindaan terbaru kepada Akta 334 tersebut, Persatuan turut merayu agensi penguatkuasa berkait keselamatan jalan raya agar mempertimbang siasatan membabitkan para pemandu di bawah pengaruh alkohol termasuk di bawah pengaruh dadah atau memandu secara melulu yang terlibat dengan kemalangan sehingga menyebabkan kehilangan nyawa atau kecederaan parah dilaksanakan di bawah kanun keseksaan. Sedikit perkembangan sukan. Tahap kesihatan yang baik memberi impak kepada prestasi pemain bola sepak. Sehubungan dengan itu, Johor Darul Takzim JDT mengambil pendekatan menyediakan kapsul terapi oksigen bagi memastikan pemain berada pada tahap optimum. Menerusi hantaran di media sosial, skuad Harimau Selatan menekankan bahawa kelab profesional itu sangat mementingkan aspek sains sukan. Di Pusat Pemulihan Pasukan, JDT menyediakan alat berkenaan yang bertindak sebagai terapi inovasi yang membantu menjaga kesihatan pemain dengan meningkatkan sistem imunisasi mereka. Airport oksigen terapi ini secara alami membantu mempercepatkan proses pemulihan pemain dengan membekalkan oksigen tambahan sebanyak 35% kepada tubuh. Menerusi proses itu, oksigen diserap ke dalam plasma darah dan membekalkan tekanan oksigen lebih tinggi kepada tisu badan, organ dan otak bagi membantu proses pemulihan, memperbaiki dan pengenduran otot. Selain itu, kapsul itu juga membantu pemain memperbaiki tenaga dan stamina, meningkatkan kecerdasan dan ketajaman minda, memperbaiki mutu tidur dan mengurangkan lebam dan bengkak pada tubuh pemain.